rang undang-undang Akta Tembakau dan merokok, peralatan merokok, yang ingin melaksanakan apa yang dipanggil sebagai dasar gap, generational end game. Untuk mereka yang dah lupa tentang isu ini, saudara, sebelum ni saya pernah membangkitkan berhubung dengan isu generational end game yang cuba dibentangkan oleh YB Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan kita. Untuk makluman tuan-tuan, Menteri Kesihatan kita mencadangkan supaya satu undang-undang dan dasar baru dilaksanakan oleh kerajaan, di mana mereka yang lahir pada tahun 2007 dan ke atas, mereka ini tidak boleh lagi menghisap, sama ada menghisap rokok, menghisap tembakau, menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan rokok, dengan tembakau, dengan vape, dan tidak boleh, dalam arti kata lain, tidak boleh bekerja di tempat-tempat, contohnya macam 7-Eleven, Speedmart, KK Mart dan macam-macam jenis mart yang ada menjual tembakau dan peralatan-peralatan seperti vape dan peralatan-peralatan merokok, tuan-tuan. Jadi saudara, sebelum ni bila kita bangkitkan, alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah, ianya telah ditolak ketika YB Khairi Jamaluddin bentangkan ran undang-undang ini. Ianya telah ditolak dan ianya telah masuk PSSC, telah masuk Parliamentary Select Committee. Tapi yang peliknya tuan-tuan, baru sebulan ya tuan-tuan, hari ni ianya cuba dibentangkan semula oleh YB Khairi Jamaluddin dalam sesi parlimen yang akan datang. Jadi saya rasa macam there must be something wrong. Apa yang tak kena yang YB Khairi Jamaluddin ni beria sangat, nak supaya rang undang-undang ini dilaksanakan ataupun diimplement. Saya setujulah kalau misalnya YB Khairi Jamaluddin kata anak-anak kita yang berusia 15 tahun ke bawah, mereka ni tak sepatutnya hisap rokok. Ini saya memang sokong. Kalau dia nak naikkan kepada anak-anak yang berusia belum cukup 18 tahun, tak boleh merokok, tak boleh hisap vape, saya sokong penuh. Tetapi hari ini polisi yang nak dibuat oleh YB Khairi Jamaluddin ini, saya rasa tidak dikaji dengan semasak-masaknya. Dia tak boleh overnight punya decision. Dia mesti dikaji dengan sedalam-dalamnya. Janganlah hanya fikir tentang apa manfaat yang boleh diperolehi dengan pelaksanaan dasar ini. Jangan terlalu fokus tentang sistem track and trace yang mungkin terpaksa dilaksanakan oleh kerajaan, mungkin dengan mewujudkan hologram. Memang kita tak nafikan, memang ianya akan mewujudkan peluang untuk syarikat-syarikat swasta meraih keuntungan, dan sudah pastilah bila kerajaan memberikan projek berjuta-juta ringgit ini, beratus juta ringgit ini, sudah pastilah ada pihak-pihak yang untung bila menghasilkan hologram ke, ataupun menghasilkan software seperti mana MySejahtera yang akan keep track rokok-rokok ni supaya tidak sampai ke tangan mereka yang lahir selepas 2007. Memang betul, memang ini semua antara nikmat-nikmat yang akan diperolehi oleh syarikat-syarikat swasta yang akan mendapat projek-projek kerajaan ni. Tetapi persoalan yang kita nak tanya, kalau misalnya orang yang berusia 18 ke 15 tahun ke bawah dia yang disekat kebebasan dia, kita boleh terima. Tapi kalau orang tu dah berusia 26 tahun selepas ni, 36 tahun, 46, 56, sampai 86, sampai 96 tahun, sampai atuk macam atuk, tuan-tuan, dia pun tak ada hak dia.
Orang yang lahir 2006, dia boleh isap rokok. Dia boleh kerja di tempat-tempat yang menjual tembakau dan sebagainya. Tetapi orang yang lahir selepas 2007, didiskriminasi. Di mana datang logiknya, tuan-tuan? Sepatutnya, saudara, memang kita tahu ada setengah pihak mengatakan rokok ni makruh. Tapi kalau ianya boleh mendatangkan kesihatan, membahayakan kesihatan, ianya boleh jatuh haram. Tetapi saya nak tanya, kenapa tidak buat generation end game? Orang yang lahir selepas 2007 tidak boleh lagi minum arak. Kenapa tak buat? Saya rasa bukan hanya agama Islam yang melarang umat Islam meminum arak. Agama lain pun, tak ada satu agama pun dalam dunia ni yang kata rakyat boleh dibenarkan minum arak. Tak ada. Jadi kenalah berlaku adil, sebab kesan daripada isap rokok, betul dia boleh membahayakan paru-paru, tapi kesan daripada minum arak, ianya boleh menyebabkan kita punya, apa dia panggil, hati kita, liver pun boleh rosak juga. Dan saya kena faham, tuan-tuan kena faham, orang isap rokok, dia akan ada masalah paru-paru dia sendiri. Dia boleh dapat kanser. Dia hembuskan asap, ianya juga akan memberi kesan. Tapi kesan jangka panjang. Tapi orang minum arak ni, tuan-tuan, dia memberi kesan jangka panjang juga kepada orang yang minum arak. Tetapi kesan jangka pendek, dengan minum arak tu dia memandu, bila memandu, ianya boleh menyebabkan orang lain mati. Ia boleh mendatangkan kecelakaan pada orang lain, kemalangan pada orang lain. Ini juga bahaya. Sama juga, kenapa tak buat generation end game kepada perjudian? Kalau nak kata perjudian boleh menyumbang banyak sumbangan kepada kutipan cukai daripada sumber-sumber yang haram ni. Saya nak beritahu, rokok juga boleh menyumbang kepada kutipan cukai pada negara. Kalau kata nak hapuskan rokok, setidak-tidaknya kita tengok macam New Zealand. New Zealand, dia nak hapuskan rokok, dia tidak mengharamkan vape. Vape dibenarkan di New Zealand. Dan kita lihat bagaimana di New Zealand mereka dapat mengekang penularan rokok haram dengan hanya menggunakan vape sebagai substitute. Dan kajian juga menunjukkan bahawa vape banyak membantu untuk mengurangkan kesan akibat daripada penyakit yang terhasil akibat daripada merokok. Kenapa kita tak ikut benda baik yang dah dilaksanakan oleh New Zealand? Sementara nak menunggu orang, dia orang dah, kalau kita dah haramkan mereka daripada menghisap rokok, setidak-tidaknya kita bagilah alternatif, substitute kepada rokok, bagi mereka vape, untuk proses mereka ni. Yalah, kadang-kadang bila orang tu tension, tertekan, depressed dan sebagainya, kalau tak ada vape, rokok pun tak ada. Lepas tu kerajaan di bawah kepimpinan YB Kari Jamaluddin pula hari ni nak menggalakkan penanaman pokok ketum dengan ganja. Cuba bayangkan akhirnya apa yang akan dihisap oleh rakyat, terutamanya orang yang ada akses kepada ladang-ladang ganja dan ladang-ladang ketum ni nanti. Adakah kita memang betul ketum dan ganja tu tujuan dia untuk menghasilkan ubat-ubat untuk tujuan kesihatan, namun saudara, kalau dah tak ada lagi rokok, nak akses rokok untuk golongan yang lahir 2007 dan ke atas ni, maka kalau dia boleh akses ketum, dia boleh akses ganja, ini yang akan menyebabkan lagi banyak, lagi parah keadaan. Nak lagi kalau daun ketum tu dicampur pula dengan ubat nyamuk, dengan campuran itu, campuran ini, lagi parah, tuan-tuan. Jadi kenapa benda ni tergesa-gesa? Ini yang kita nak tanya dengan YB Kari Jamaluddin. Dalam portal apa ni, Malaysia Bersuara.com, kita lihat 240,000 orang 240,000 orang telah menandatangani
petition yang membantah. Saya minta sahabat-sahabat kat rumah, siapa yang nak membantah dasar yang tergesa-gesa cuba nak dilaksanakan oleh YB Khairi Jamaluddin ni, bolehlah pergi ke portal. Saya ada bagi link dekat Facebook saya tu, boleh pergi ke portal malaysiabersuara.com. Kita sama-sama isi, kita bantah pelaksanaan rang undang-undang yang cuba dilaksanakan oleh YB Khairi Jamaluddin ni, tuan-tuan. Kerana bagi saya ada sesuatu yang tak kena lah. Kita boleh agak lah, kita bukan bodoh. Kita pun boleh tahu, kita pun membaca juga apa yang didedahkan oleh portal-portal berkaitan dengan penglibatan Dex Muhammad, orang kanan YB Khairi Jamaluddin, dalam syarikat tertentu, POVA. Ini orang-orang yang terlibat dalam penghasilan aplikasi, hologram dan sebagainya. Saya rasa cukup lah. Saya rasa cukup. Mungkin ada orang kata, oh, YB Khairi Jamaluddin nak meninggalkan legasi. Nak hari ni beliau dikatakan tidak lagi akan bertanding dalam pilihan raya umum yang akan datang kerana Tok Mat nak bertanding di Gembau. Adakah kerana dia nak legasi dia sebagai naib presiden apa ni, WHO ada sekarang untuk Asia, dia nak legasi dia untuk dia dikenang sepanjang zaman sebagai seorang menteri yang telah berjaya menghentikan rokok. Saya satu soalan saya nak tanyalah. Dia nak paksa undang-undang ni ke atas orang yang lahir selepas 2007. Dia sendiri boleh tak berhenti merokok? Itu je saya nak tanya. Kalau undang-undang ni dilaksanakan oleh orang yang tak merokok, orang yang tak ambil benda-benda tak ambil benda-benda yang bukan-bukan ni, saya boleh terima lah. Saya boleh terima. Tapi kalau misalnya kita sendiri tak boleh buat, kita nak paksa pada generasi yang akan datang, tak adil lah. Tak adil. Dan kena ingat tau, orang yang terlibat dalam industri rokok, mungkinlah tuan-tuan boleh kata, oh ini banyak tokeh-tokeh besar pun semua sekali, dan memang kaya-kaya lah. Tapi saya nak beritahu berapa banyak anak-anak kita, Bumi Putra yang berjaya dengan industri vape ni.